Bismillahirrahmanirrahim. Ila syarafin nabiyina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Muslimin yang dirahmati Allah. Sementara kita menunggu kedatangan masuk waktu Jumaat, marilah sama-sama tuan-tuan kita isikan ruang yang terkosong ini dengan sedikit wa'idhah ataupun pelajaran, semoga bermanfaat kepada kita. Sudah menjadi suatu kelaziman ataupun sudah menjadi satu rukun, tiap-tiap hari Jumaat khatib akan membaca dua khutbah. Itu tuan-tuan, ini poin ni tuan-tuan ada, supaya dapat menghayati apa itu khutbah. Khutbah dua kali, khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Dan kedua-dua khutbah itu mesti dia ada rukun, 5 rukun khutbah. Makmum kena tahu. Kalau tak tahu, tak layak jadi makmum. Menurut mazhab Imam Syafi'i, 40 orang jamaah mesti tahu apa itu khutbah, apa itu rukun khutbah. Tak tahu khutbah, tak tahu rukun, tidak sah menjadi bilangan ahli Jumaat. Tak sah. Itu syarat dalam mazhab Imam Syafi'i. Apabila khatib batal khutbah, contoh terbatal wuduk ataupun kainnya koyak terdedah aurat, sesiapa makmum boleh mengganti khatib. Sesiapa makmum boleh mengganti khatib. Tuan-tuan, saya sebagai makmum saya boleh insya-Allah. Bahkan dulu saya tunggu bila imam nak batal khutbah, aku nak naik. dulu lah. Kena tahu apa yang susah. Apa yang susah nak tahu. Susah pakai kacamata ini tuan-tuan. Apa yang susah nak tahu? Rukun khutbah 5. Kedua-dua khutbah kena ada rukun 5. Pertama, puji Allah, alhamdulillah. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalatu wassalamu khilaf ulama. Ada yang kata tak boleh. Salawat yang muktabar menjadi rukun khutbah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam ajma'in. Kedua. Yang ketiga, rukun khutbah, imam mesti berwasiat kepada makmum perkataan taqwa. Itu yang saya nak masuk tuan-tuan tu, taqwa. Ya ma'syaral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih. Kan selalu disebut kan? Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu rukun tu. Kalau khatib tak baca tu, rukun yang ketiga taqwa, khutbah batal. Bila batal tak sah Jumaat. Itu khatib kena berhati-hati. Yang keempat, rukun yang keempat, kedua-dua khutbah mesti ada, salah satu khutbah mesti ada rukun dia yang keempat, iaitu ayat Al-Quranul Karim. Sama ada khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Jika imam tidak baca khutbah pertama ayat, mesti kena baca khutbah yang kedua. Tak kira ayat apa, qul huwallahu ahad ke, alif lam mim ke,
ayat Al-Quran. Yang kelima, doa kepada muslimin yang sudah muslimin dan muslimat, khusus pada khutbah yang terakhir. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita amin. Itu rukun tu. Bukan doa minta rezeki untuk sendiri, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu tidak memadai sebagai rukun khutbah. Doa makan pula baca, tak boleh. Muslimin muslimat, untuk orang laki-laki muslim dan orang muslimat, orang Islam laki-laki dan Islam perempuan. Itu rukun khutbah. Kenapa rukun yang kedua, rukun yang ketiga takwa, tuan-tuan? Soalan timbul, kenapa? Ramai kita tak tahu. Sebab itu tidak menghayati. Dengar aja. Kena menghayati, tuan-tuan. Takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad wasaina alladziina utul kitaba min qabli wa iyyakum an ittaqullah. Sesungguhnya kami telah berwasiat kepada mereka-mereka sebelum kamu ya Muhammad dan kepada kamu sendiri. Apa dia? Anittaqullah. Hendaklah kamu takut kepada Allah. Berkatalah Imam Al-Ghazali, dalam dunia ini kalau ada perkara yang bermanfaat kepada manusia, pasti Allah suruh ambil. Dalam dunia ini kalau ada perkara yang bermanfaat, beruntung kepada manusia, pasti Allah suruh ambil. Sebab Allah pencipta alam, pencipta makhluk. Dia tahu apa yang paling baik kepada hamba dia, pasti Allah suruh ambil. Kata Imam Al-Ghazali, selepas aku mengkaji 6,600 ayat Al-Quran daripada mula hingga akhir, aku tengok tak ada apa pun yang paling bermanfaat kepada manusia yang Allah suruh ambil. Cuma satu je yang aku tengok, Allah suruh ambil takwa. Bermakna takwa lah itu, kata Imam Ghazali, yang paling bermanfaat. Takwa lah itu sebab Allah kata suruh ambil. Mana ada lain Allah suruh ambil? Ada tak? Mana ada yang lain Allah suruh ambil? Puasa pun, la'alakum tattaqun, takwa juga. Sembahyang pun, mudah-mudahan orang itu bertakwa juga. Tak ada, tuan-tuan, yang Allah perintah ambil. Hanya takwa saja. Anittaqullah. Maka fahamlah kami, kata Imam Al-Ghazali, hanya saja yang paling bermanfaat untuk manusia hanya takwa. Sebab itu menjadi rukun khutbah, tuan-tuan. Khatib pasti membaca khutbah ada ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mesti kena baca. Takwa ni, tuan-tuan. Apa itu takwa? Macam-macam kita boleh buat huraian dia, aplikasi dia. Apa kata ahli tasawuf, tuan-tuan, ni kata apa? Dibuat satu syair supaya orang Arab semang menghayati takwa. Dia kata apa? Ala innamat taqwa hiya izzu wal karam wa hubbuka lidunya hiya dhil wal adam. Ala innamat taqwa hiya izzu wal karam wa hubbuka lidunya hiya dhil wal adam. Wa laysa ala abdin taqiyin naqisatun idza sahhat taqwa wa inhaka aw hajam. Senang, orang Arab suka bersyair, tuan-tuan. Ilmu pun syair, kaedah pun bersyair, perubatan pun syair. Tuan tahu tak dalam perubatan apa kata orang Arab, syair Arab? Akrim tabibaka in aradta dawahu, akrim mu'alimaka in aradta faidatahu. Kamu hormatilah doktor kamu kalau kamu nak ubat daripadanya. Hormatilah guru kamu kalau nak ilmu daripadanya. Itu, tuan, ilmu orang Arab. Dia sangat suka bersyair. Sama ada perubatan, sama ada fiqah, sama ada ilmu nahu, sama ada ilmu apa saja, dia suka bersyair. Nasihat anak dara dia pakai syair, tuan-tuan. Kita tak ada kan. Cakap dengan anak-anak, siapa ketuk pintu ni jangan buka. Orang Arab ada syair, tuan-tuan. Syair Arab, dia kata apa? Sali'in jahil tinnas anna wa anhumu falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Apa maksud dia? Nak, mak dengan ayah nak keluar ni. Siapa yang ketuk pintu ni tanya, siapa di luar dia tu? Jangan terus buka pintu. Sebab orang berilmu tidak ilmu tak sama. Kita tak kenal perompak ke, penyamun ke, penjahat ke, baik ke, kita tak kenal. Ada salam, buka pintu. Tak ada salam, jangan buka pintu. Tapi dinasihatkan anak dara dia dalam bentuk syair.
Sali'in jahiltin nas anna wa anhumu falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Meresap dalam jiwa sehingga putih tulang dalam kubur. Boleh ingat tuan-tuan. Ilmu Al-Quran tuan-tuan semua dalam bentuk syair. Bab qiraat ke, bab tajwid ke, semua dalam bentuk syair. Itu orang Arab tuan-tuan, dia suka bersyair. Sama ada berbentuk nasyid ataupun berbentuk qasidah. Tengok dia kata, ala innamat taqwa hiya izzu wal karam. Idza sahahat taqwa, ala innamat taqwa hiya izzu wal karam wa hubbuka lidunya hiya dhillu wal adam. Hanya saja takwa itu kemuliaan dan kemegahan. Cinta kamu kepada dunia hanya kefanaan dan kekosongan sahaja. Walaisa ala abdin taqiyyin naqisatun. Tidak sedikit pun kekurangan bagi orang yang takwa dia apabila takwanya sudah sahih, walaupun dia hanya tukang kasut ataupun tukang bekam. Bukan nilai pada perbuatan tuan-tuan seseorang itu, nilai kemuliaan seseorang itu pada takwa. Allah sebut dalam Quran Al-Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itulah orang yang paling bertakwa. Bukan yang pangkat besar, bukan yang kereta besar, bukan yang rumah besar. Takwa besar ke tidak ada. Inna akramakum indallah atqakum. Semua Allah sebut dalam Quran Al-Karim tuan-tuan sebagai dalil dan asas untuk pegangan kita, ya. Sebab itu khatib mesti menyebut kata-kata takwa merupakan rukun khutbah yang ketiga. Takwa itu apa tuan-tuan? Takwa ini ada sebuah kitab kecil ni tuan yang dikarang oleh ulama Azhar pada tahun 60-an ni. Taisirul akhlak. Akhlak tasawuf. Dia kata apa? Takwa itu ialah imtisaru awamirillah wajnabu nawahihi. Makna takwa menjunjung segala perintah Allah Azza wa Jalla dan berusaha menjauhi segala larangannya. Itulah makna takwa. Imtithalu menjunjung tinggi segala perintah dan titah Allah. Wajnabu nawahihi dan berusaha menjauhi, bukan menjauhi, berusaha menjauhi larangannya Allah. Larangan Allah ni tuan-tuan ibarat penyakit kronik. Ini nak cakap medik pula tuan-tuan. Penyakit kronik apa dia? Penyakit kronik darah tinggi, kencing manis. Penyakit ini tuan-tuan datang bukan dengan sebab kita tak makan makanan, dengan sebab menjauhi makanan yang dilarang. Contoh zina. Zina ni tuan-tuan, meninggalkan zina, berzina bukan berlaku dengan sekonyong-konyong. Lain dengan mencuri. Mencuri boleh berlaku dengan sepontan, pop, terus mencuri. Terus boleh membunuh. Zina ni tuan-tuan dia lain. Dia perlu diusaha menjauhi. Al-Quran menyebut wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Allah tak kata jangan kamu berzina. Tengok dah tuan-tuan hikmah Allah. Allah tak sebut jangan kamu berzina, tapi Allah kata apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina. Kenapa kita dengan kamu hampiri? Sebab zina berlaku bukan dengan spontan. Itu penyakit kronik ya tuan-tuan. Ibarat darah tinggi tuan-tuan. Darah tinggi bukan datang spontan, dia berlaku dengan pemakanan yang menyebabkan darah itu datang tinggi. BP itu naik dengan sebab makanan. Perlahan terus kemuncak, boom, naik terus stroke gitu. Zina macam tu juga, dia berlaku dengan sebab pendekatan. Pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga mulut, yang keempat tangan, baru berlaku zina. Bukan zina terus spontan, tak. Sebab itu dikata apa makna zina? Hiasan. Makna zina hiasan. Zaini, zianah, zinah berlaku dengan sebab terhias. Mata memandang, hati yang menghias ataupun menolak. Mula-mula mata memandang, tengok, boleh tahan itu seksi tu. Hati membenarkan, orang mukmin menolak.
Iman lemah membenarkan dia. Bila membenarkan dia, mulut cakap. Tinggal di mana? Jom kita makan. Nah, dah mula dekat. Sudah jenak-jenak tu rabah. Terus ajak tidur. Terus berzina. Tengok dah dia perlahan-lahan satu step. Itu yang Allah larang. Jangan buat step itu tu. Tinggalkan step, insya-Allah tidak berlaku perzinahan. Macam tu dah tuan-tuan, imtisalu amri wajnabun, berusaha meninggalkan benda yang dilarang. Bukan setakat meninggalkan yang dilarang, berusaha. Jangan mendekati benda yang menyebabkan berlakunya dosa dan maksiat. Itulah takwa yang sebenar. Kata ulama-ulama tuan-tuan, macam ni contoh. Menjaga mata, bukan tutup mata. Tugas mata melihat, bukan memandang. Dia ada dua macam. Ru'yah, melihat. Macam kita tengok lampu isyarat. Merah. Berhentilah. Hijau. Jalan balik. Itu melihat. Bukan memandang. Kalau memandang, ambil kesempatan. Pandang lampu isyarat. Di belakang dah orang dah hon. Pom. Asyik kita memandang. Mata tugas melihat, bukan memandang. Ru'yah dipanggil kan. Macam tengok bulan. Besok puasa ke raya. Tengok bulan. Bukan memandang bulan. Tengok keperluan. Macam doktor tengok pesakit. Kan kita dah baca dulu 5 tempat yang kita boleh melihat dengan sepuas-puasnya. Pertama, doktor boleh tengok pesakit. Tempat ditengok, tempat yang sakit. Sakit pusat, jangan tengok ujung kaki. Sakit perut, jangan tengok tangan. Yang kedua, tengok muka perempuan untuk nak berkahwin. Tak berkahwin, jangan tengok. Apa keperluan nak tengok tu? Tengok tapak tangan dan muka. Cacat ke tidak? Ada tangan ke tidak? Nanti kita boleh cuci pakaian, buat apa nak kahwin? Tak ada. Yang ketiga, nak muamalat, nak jual beli. Buka purdah tu. Jangan tutup muka tu. Laki-laki ke perempuan, saya silap pula maknya pula tu. Buka muka, tukang jual. Juru jual kena buka muka. Muamalat. Yang keempat, dalam majlis saksi. Saksi boleh tengok orang yang disaksikan. Betul ke ada tanda dia? Aku kenal perempuan ini, masa kecil dia aku jaga. Tanda dia dekat betis dia ada tahi lalat. Ada tanda lahir. Tengok, saksi boleh tengok. Faham tak? Yang kelima, guru mengaji. Boleh tengok perempuan jika tidak timbul fitnah. Ramai perempuan. Kita nak tengok, buka tabir. Jika tidak timbul fitnah. Kalau timbul fitnah tak boleh tengok juga. Ada. Seorang guru Al-Quran muda, murid pula muda. Itu cari pasal dia. Namanya tajwid. Cuba tengok kerongkong macam mana bunyi. Lain nak tengok kerongkong. Bukan kerongkong nak tengok. Ada benda dia nak tengok. Ada. Itu haram. Walaupun guru Al-Quran. Boleh tengok guru kepada murid jika tidak timbul fitnah. Ramai. Tak apa. Itu bukan memandang, ru'yah, melihat. Sebab orang kalau tak tengok guru mengajar, dia tak puas hati dah. Kan? Penyampaian dia tidak sampai. Itulah tuan-tuan yang boleh tengok, ada kepentingan. Tak ada kepentingan tidak boleh tengok. Selain daripada itu, benda yang mendekatkan kepada fitnah itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok firman Allah berhikmah, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Itu ijtinabu nawahihi, menjauhkan benda yang dilarang. Bukan sekadar tidak buat benda yang dilarang, menjauhi benda yang dilarang. Ada dosa macam penyakit kronik, dia datang dengan sebab pendekatan. Sahih hadis menyebut tuan-tuan, apa dikata? Al-qalbu, hati, al-ainu yuzayyinu, mata yang menghias. Al-qalbu yukadzibuh, hati yang menolak ataupun hati yang membenarkan. Dari mata jatuh ke hati, dari hati jatuh ke mulut. Akhirnya anggota lain pula bertindak, lah sekali berlakulah perzinaan. Ini kan bukan berlaku dengan spontan. Tak, dengan suami isteri pun bukan spontan berlaku. Sebab itu dalam Islam, sunnah istimta' dulu sebelum berhubung dengan suami isteri. Kan sunnah Nabi itu. Istimta' maknanya berusaha supaya syahwat itu naik.
Jangan kamu bersetubuh seperti lembu bersetubuh. Itu sunnah ada. Istinta. Bercumbu rayu dulu. Urut mengurut. Sentuh menyentuh. Rasulullah sendiri pun macam tu. Kan? Sunnah hubungan suami isteri. Apalagi yang bukan suami isteri, buat apa nak menyentuh? Bila menyentuh bermakna menempah kemungkaran. Itu yang dilarang oleh Allah. Istinambu nawahihi. Itulah namanya takwa yang sebenar, tuan-tuan. Selamat di dunia, selamat di hari akhirat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa ini, tuan-tuan, banyak. Antara lain apa dia? Mendapat kejayaan di dua negeri, dunia dan hari akhirat. Di hari akhirat terlepas daripada azab api neraka, dan Allah izinkan kita masuk ke syurga dengan sebab takwa kepada Allah. Adapun di dunia, orang yang bertakwa dipandang mulia oleh orang bawahan dan dipandang megah oleh orang peringkat atasan. Orang bertakwa senantiasa dipercayai dan dikasihi. Orang bertakwa senantiasa dipercayai dan dikasihi. Dua perkara di dunia dapat, tuan-tuan. Dipercayai dan dikasihi. Di hari akhirat terlepas daripada azab api neraka dan selamat masuk ke syurga. Itulah, tuan-tuan. Senantiasa khatib kata, takwalah kepada Allah, mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat. Apa kita berjaya di dunia? Di dunia kita dipercayai dan dikasihi. Di hari akhirat selamat masuk syurga, selamat daripada api neraka. Yang penting sekali mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergantung kepada orang yang bertakwa. Allah menyebut, innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang buat baik. Tuan di sini di hospital sebagai staff nurse, sebagai doktor pakar, kan semua buat kebaikan, tuan-tuan. Kalau nak kira gaji, berapa gaji tu? Selamat nyawa orang, tuan-tuan. Itu namanya muhsin. Tuan ni sebagai muhsin. Dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Allah bersama dengan tuan-tuan. Muhsinin. Allah menyebut dalam Quran, innallaha ma'al ladzina taqaw, innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang bertakwa dan Allah bersama orang yang buat baik, tuan-tuan. Membantu orang sakit. Kecil punya kerja ke, tuan-tuan? Allah sebut dalam Quran Karim tu. Man ahya'an nasa faqad ahyan nasa jami'a wa man qatalan nasa faqad qatalan nasa jami'a. Barang siapa berusaha menyelamatkan satu nyawa, seakan-akan dia menyelamatkan manusia satu alam. Dan barang siapa berusaha membunuh satu manusia, seakan-akan dia berusaha membunuh manusia satu alam. Nyawa dalam sulbi dia, berapa ribu zuriat akan lahir, tuan-tuan. Kita selamatkan satu nyawa, seakan-akan kita selamatkan makhluk Allah satu alam. Itulah, tuan-tuan, dunia perubatan itu. Hebat tidak? Dikasihi oleh Allah. Disayangi oleh Allah. Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Selamatkan nyawa manusia, selamatkan tubuh manusia, selamatkan manusia supaya sihat walafiat. Tidak? Kadang-kadang kita terkilan, tuan-tuan. Kita tengok macam kisah pemenang Sayyidina Umar, kan? Saya hari ini, tuan-tuan, Allah nak buat macam mana? Dah keadaan macam tu, kan? Sayyidina Umar, tuan-tuan, sekira ada dunia perubatan macam sekarang, Sayyidina Umar boleh selamat, tuan-tuan. Sebab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah dengan pedang kecil. Umar, hari Rabu baru meninggal, tuan-tuan. Ditikam hari Isnin, hari Rabu baru meninggal. Ditikam dengan pedang kecil oleh orang Syiah. Kenapa Umar dibunuh oleh orang Parsi? Sebab Umar yang Islamkan orang Iran tanpa tumpah darah. Berjuta orang Islam masuk tanpa tumpah darah. Maka orang Iran bukan setakat zaman Umar, sampai hari ini dia dendam kepada Khalifah Umar dan Khalifah Abu Bakar. Tuan tahu tak? Sampai hari ini. Di Iraq sekarang kalau namanya Umar, nama Abu Bakar hilang di rumah. Kata imam masjid Iraq yang datang ke Malaysia. Didendam, tuan-tuan. Sebab itu dibunuh Umar ketika Umar sedang sembahyang. Ditarik pedang dia, pedang kecil, zup ditikam Umar. Terpacak, tuan-tuan, pedang kecil. Sehingga sahabat Nabi membantu nak tarik pedang. Apa kata Umar? Jangan. Biar aku mati dekat mimbar. Nabi SAW telah menyebut, engkau, hai Umar, akan syahid mihrab.
Umat Nabi SAW seorang je yang syahid mihrab. Siapa? Umar. Biarlah aku orang pertama mati syahid di mihrab. Mihrab ini mimbar, tuan-tuan. Ini mihrab. Ditikam hari Isnin. Bila Umar meninggal, hari Rabu. Kenapa lambat meninggal? Sebab tidak kena maintenance dalaman kawasan yang kritikal. Tak kena jantung, tak kena buah pinggang, tak kena paru-paru. Tempat kosong. Ada. 2 hari Umar boleh tahan, tuan-tuan. Saya fikir hari ini, ya Allah, kalau adalah ilmu medik pada hari itu, selamatlah Umar, tuan-tuan. Beberapa lama lagi untuk memimpin umat manusia, kan? Tapi nampak macam mana? Tidak ada masa itu perubatan yang canggih lagi. Tak? Sebelum lahirnya Ibnu Sina dan sebagainya. Saya cukup terfikir, tuan-tuan. Hari ini saya meniti air mata, tuan tahu tak? Kenapa masa itu Allah tidak mengizinkan lagi, berkehendaki lagi manusia pakar dalam ilmu perubatan medik? Saya teringat, tuan-tuan. Tuan fikir walaupun saya tidak teringat. Itu sebab perubatan, tuan-tuan, diutamakan. Syair Arab sebut, hormati doktor kamu kalau kamu nak ubat daripadanya. Hormati guru kamu kalau kamu nak ilmu daripadanya. Kena hormati dia, tuan-tuan, baru dapat. Ilmu Islam pun macam tu juga. Kita tak hormati dia, tak sayang dekat dia, dapat sekadar. Tapi kalau kita dekat dengan dia, kita hormat dia, kita sayang dia, macam-macam dibagi idea kemudahan. Macam itulah, tuan-tuan, Islam menghendaki kasih sayang dan penghormatan sesama sendiri, lebih-lebih kepada pemimpin dan kepada orang yang memberi jasa baik kepada kita, insya-Allah. Itulah, tuan-tuan, pati takwa kepada Allah yang diwasakan oleh iman dalam menjadi rukun khutbah, salah satu rukun khutbah. Tuhan kena menghayati, ittaqullah, fi'il amar. Takwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu berselamat di dunia dan selamat di hari akhirat. Apa makna takwa? Menjunjung perintah dan titah, menjauhi diri daripada benda yang dilarang dan yang ditegah. Itulah takwa yang sebenar. Wallahu alam. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan mendapat hikmah daripada kita mendengar khutbah tiap hari Jumaat, tuan-tuan. Semoga selamat di dunia dan selamat hari akhirat nanti, insya-Allah subhanahu wa taala. Dah masuk zuhur ke? Jangan lupa, tuan, niat iktikaf. Jangan lupa, tuan-tuan, niat iktikaf. Kalau tak, niat iktikaf macam duduk di rumah aja, ya, iktikaf. Sengaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tung kosong, tuan-tuan, hari Jumaat ini masih 11 pagi lagi. Ulurlah, tuan-tuan, sikit dah. Allah akan ganti lain di sebalik pemberian itu, tuan-tuan. Dan jangan lupa hari ini bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat banyak-banyak, tuan-tuan. Selawat satu-satunya syariat yang Allah buat sebelum Allah perintah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya ada Allah dan para malaikat sentiasa bersalawat kepada Nabi. Hai orang mukmin, selawatlah kepada kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang betul dan ucapan salah dan salah yang sempurna. 1 kali bersalawat, Allah balas kepada kita 10. 10 kali kita bersalawat, Allah balas kepada kita 100 kali. 100 kali kita bersalawat, Allah balas kepada kita kebaikan yang tidak dapat dihingga-hinggakan. InsyaAllah, khasnya hari Jumaat. Wallahu alam bisawab, wa ilahi wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.